Okey, kerajaan Melayu Melaka ni dia ada ciri negara bangsa dia untuk Melayu Melaka ni, kerajaan Melayu. Kemudian dia ada sistem pentadbiran dia. Kemudian dia ada undang-undangnya. Kita akan cuba fahamkanlah untuk bab yang ini. Jadi kita pergi dulu kepada ciri bangsa bagi Kesultanan Melayu Melaka, Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama adalah kerajaan. Jadi kerajaan ni adalah terdiri daripada raja, terdiri daripada pembesar, okey, dan ada peranan-peranan kerajaan lah, peranan-peranan kerajaan dalam pemerintahan, dalam mengawal atur negara tu macam mana. Jadi dalam kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ni, raja adalah pemerintah tertinggi. Raja adalah pemerintah tertinggi. Jadi tidak ada atas daripada raja. Jadi raja tu yang paling besar sekali dan semua orang kena taat setia kepada dia. Termasuklah pembesar-pembesar pun kena taat setia juga. Terutama sekali lah rakyat kena taat setia. Kemudian adanya pembesar. Jadi pembesar ni selalu dia akan bantu raja lah, raja pemerintah. Jadi sistem pembesar 4 lipatan. Jadi dalam pembesar ni dia ada dipanggil sebagai sistem pembesar 4 lipatan. Nanti kita akan cuba fahamkan tentang pembesar 4 lipatan ni. Kemudian pembesar ni apa tujuan, dia punya fungsi adalah untuk membantu raja pentadbir, dan dia memakai gelar sultan selepas kedatangan Islam. Jadi bila Islam datang, Islam bawa ajaran dia, jadi dia tak guna lagi dah raja. Jadi dia guna gelar sultan. Ni untuk kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ya. Kita tak cerita dekat tempat lain. Contohnya kita tak cerita dekat Kedah ke, dekat Perlis ke, kita tak cerita tentang tempat-tempat tu. Kita cerita tentang Kesultanan Melayu Melaka. Dan apa peranan kerajaan? Dia adalah pemerintah untuk jalankan pemerintahan. Okey, jadi dia akan jalankan pemerintahan, dia akan naungi jaga keselamatan rakyat. Okey. Ni dia terutama sekali bagi raja. Okey, bagi raja. Kamu boleh buka muka surat 6 ni ya. Okey. Kemudian dia akan wujudkan perpaduan antara rakyat. Dia akan wujudkan perpaduan antara rakyat. Seterusnya dia bertanggungjawab untuk memastikan kemakmuran, kestabilan kerajaan. Okey, dia ada tanggungjawab untuk memastikan negara tu makmur, negara tu stabil. Stabil ni dia tak huru-hara lah. Sekejap hari ni undang-undang macam ni, esok undang-undang macam lain, lusa undang-undang macam lain. Kemudian bergaduh pula antara pembesar dengan pembesar. Jadi dia haru biru nanti. Jadi dia akan cuba memastikan dengan adanya raja ni, pemerintahan tu akan lebih, negara tu akan lebih makmur, kerajaan akan lebih stabil. Kemudian akan perkenalkan undang-undang. Jadi kerajaan ni, peranan dia, kalau yang melibatkan pemerintahan ni, dia akan perkenalkan undang-undang. Yang ni terlibatlah, pembesar terlibat, sultan sekali lah terlibat. Jadi sultan ni yang akan ada kata putus untuk memastikan undang-undang tu bagaimana, dengan nasihat-nasihat pembesar. Okay, dengan nasihat-nasihat pembesar. Kemudian peranan pembesar. Jadi peranan pembesar ni akan jaga keamanan, kebajikan rakyat. Jadi kadang-kadang mungkin sultan tu dia tak apa nak pasti sangat rakyat tu bagaimana, sihat ke tak sihat ke, susah ke, senang ke hidup, ada masalah ke, ada penyakit ke. Jadi kadang-kadang dia miscommunication kat situ. Jadi pembesar ni lah yang akan sampaikan maklumat tentang rakyat kepada raja, kepada sultan. Jadi dengan adanya pembesar ni, sultan akan lebih dapat tahu bagaimana kehidupan rakyat, bagaimana kehidupan rakyat. Jadi dia akan jaga keamanan tempat tu, dia akan jaga kebajikan rakyat, Rakyat tu macam mana keadaan dia. Dia adalah perantara sultan dan rakyat. Dia juga adalah kutip hasil untuk bekal kepada tentera. Jadi bukan semua benda raja nak kena fikir ya. Bukan semua benda sultan nak kena fikir. Jadi dia ada pembesar tu ada tanggungjawab masing-masing.
Dia orang lah fikir dan dia orang nasihatkan kepada raja tu bagaimana keadaan sekeliling dan bagaimana untuk memastikan negara terus makmur dan terus stabil. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rakyat tu sendiri. Jadi ciri negara bangsa bagi Kesultanan Melayu Melaka untuk bahagian rakyat ni orang Melayu. Jadi dia ada orang Melayu dan dia ada orang laut. Okey, orang laut ni sama lah kan, Melayu jugalah. Tapi biasanya sebut orang laut ni dia duduk di kawasan-kawasan laut lah. Kawasan-kawasan laut, pinggir-pinggir pantai tu dia duduk di situ. Ni pandangan cikgu lah ya. Cikgu pun tak pernah pasti sangat orang laut ni. Jadi Melayu jugalah. Jadi ada juga golongan merdeka dan golongan hamba. Okay, golongan merdeka dan golongan hamba. Hamba ni maksudnya di bawah pengaruh orang lain. Jadi orang lain yang memastikan dia berkeadaan bagaimana, apa yang dilakukan setiap hari. Jadi orang lain yang arahkan dia. Jadi dia tak bebas lah. Dia tak bebas. Dia hamba. Jadi memang ya pada zaman-zaman penjajahan ni memang ada sistem hamba. Itu adalah sesuatu yang biasa lah. Sesuatu yang biasa. Apa peranan rakyat? Rakyat akan taat setia kepada pemerintahan. Dia akan taat setia kepada pemerintahan. Dia juga boleh jadi tentera apabila negara memerlukan. Jadi kalau negara memerlukan, dia kena pergilah ke depan. Siapa lagi nak jadi tentera kalau bukan rakyat nak mempertahankan negara dia? Okey. Kemudian kalau gotong royong, dia juga akan terlibat. Kemudian kalau nak bina kemudahan istana, dia juga akan terlibat. Rakyat akan terlibat. Seterusnya kita ada kedaulatan. Jadi kedaulatan ni lambang kuasa tertinggi sultan. Jadi daulatnya sultan tu dia menunjukkan bahawa dialah yang paling tinggi sekali dalam negara tu. Okey. Jadi dia hak mutlak sultan untuk kawal wilayah dan rakyat. Jadi wilayah tu milik dia, rakyat tu pun milik dia. Diiktiraf. Jadi kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka ni diiktiraf oleh dinasti Ming. Okey, dengan macam mana pengiktirafan ni dengan dinasti Ming ni hantarnya Laksmana Cheng Ho nak menunjukkan bahawa adanya niat baik antara dinasti Ming dengan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi adanya hubungan baiklah di antara dinasti Ming dengan Kesultanan Melayu Melaka. Kamu kena ingat ya, China tu satu negara yang cukup-cukup besar dengan kekuatan ketenteraan dia, dengan askar-askar dia, dengan teknologi yang dia ada. Jadi banyak negara-negara lain ni cuba nak ada hubungan baik supaya nanti bila ada kuasa-kuasa luar, dia tak beranilah, sebab di belakang kita tu ada satu negara yang besar. Contohnya macam Korea ke Jepun ke. Jadi dengar kata ada hubungan baik, jadi kemungkinan bila ada serangan ke, ada sesuatu berlaku ke, dinasti Ming mungkin boleh membantu. Lebih kurang macam tu lah ya. Kemudian adanya wilayah pengaruh. Okay, wilayah pengaruh. Jadi Kesultanan Melayu Melaka ni besar dia. Wilayah pengaruh dia yang menunjukkan bahawa dia tu kuat. Dan negeri-negeri lain ni kemungkinan walaupun ada sultan, tapi tetap akan mengikut apa yang Raja Melayu Melaka ni nak. Apa kehendak Sultan Melaka ni. Jadi dia akan ikut. Dia tak berani nak kata di sebaliknya. Jadi kalau di sini ni, pada satu-satu zaman dalam Kesultanan Melayu Melaka tu, dia dapat kawal seluruh semenanjung tanah Melayu. Okey, seluruh semenanjung tanah Melayu dia dapat kawal. Walaupun adalah ancaman-ancaman daripada Thailand, Siam waktu tu, kerajaan Siam. Tetapi dia cuba sedaya upaya untuk hakis, untuk lawan ancaman tu. Jadi dia wilayah pengaruh juga pantai timur semenanjung. Okey, pantai timur semenanjung. Biasalah bila sebut tentang pantai timur yang bahagian-bahagian utara tu, dia ada pengaruh daripada Thailand. Okey, pengaruh daripada Thailand, daripada Siam. Jadi wilayah pengaruh ni diperoleh melalui penaklukan. Jadi dia pergi dan ditakluk pada tempat itu. Jadi dia bawa askar dia lah.
Jadi bawa askar dia masuk je kawasan tu, nak bagi tahu ini dah jadi wilayah takluk kami. Sebab apa? Musuh-musuh yang mungkin datang daripada negara lain tak mampu nak mengawal kedatangan kami, tak mampu nak menahan kedatangan kami. Jadi itu adalah satu proses penaklukan. Kemudian naungan. Jadi ada negeri-negeri kecil ni, dia tak mampu nak hidup sendirian dia. Dia terpaksa kena bergantung dengan naungan negeri yang besar, negara yang besar. Jadi nak tak nak, dia kena hidup di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dengan bila dia hidup di bawah Kesultanan Melayu Melaka, jadi kalau sesuatu berlaku dekat dia, kerajaan akan hantarlah tentera-tentera untuk membantu. Kemudian perkahwinan. Dengan perkahwinan ni pun samalah. Dia dengan berkahwinnya anak-anak raja ni atau anak-anak pembesar ni, jadi dia ada sense of responsibility. Ada rasa kebertanggungjawabban terhadap saudara mara dia lah kan. Kalau dia tengok, contohnya macam dia kahwin dengan seseorang daripada negeri lain. Okey. Jadi bila dapat anak nanti, anak dia tu antara kerajaan Melayu Melaka ni dengan yang negeri ibu dia contohnya. Jadi dia akan ada rasa dia tak nak tengok negeri itu jatuh ataupun dianiaya ataupun dizalimi oleh mana-mana negara besar. Okey. Seterusnya adalah undang-undang. Jadi ada ciri negara bangsa untuk Kesultanan Melayu Melaka ni, ada undang-undang dia sendiri. Ada dua yang bertulis, okey, kalau ikut buku teks, iaitu yang melibatkan Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Jadi undang-undang ni digunakan untuk kukuhkan kerajaan, lindungi rakyat. Jadi bila ada undang-undang, pastinya kerajaan tu akan kukuh, dia akan lebih stabil. Jadi rakyat tak sesuka hati boleh memberontak, tak sesuka hati boleh jatuhkan kerajaan. Sebab apa? Sebab adanya undang-undang untuk halang pemberontakan ni, untuk halang sesuatu yang tak sepatutnya berlaku di dalam negara. Kalau tak ada undang-undang, orang akan boleh kata apa sahaja. Orang boleh siarkan kabar-kabar angin, gosip-gosip yang tak sepatutnya, yang kemudiannya akan menyebabkan kerajaan jadi tak stabil. Antara pembesar bergaduh antara satu sama lain. Jadi negara jadi tak stabil. Musuh bila dia lihat negara tu tak stabil, dia datang serang kan, dengan tenteranya kacau bilau, dengan pertahanannya entah ke mana, duk asyik bergaduh antara satu sama lain. Jadi berbagai ancaman boleh berlaku. Jadi dengan adanya undang-undang ni, kerajaan akan jadi lebih kukuh. Bukan sesuka hati orang boleh buat sesuatu di dalam negara. Dia kena ikut undang-undang yang ada. Dan pastinya akan lindungi rakyat lah. Okey, jadi tak boleh ada kezaliman. Satu orang rakyat tak boleh menzalimkan seorang lagi rakyat. Okey, ataupun pembesar ke tak boleh menzalimi rakyat. Raja ke tak boleh menzalimi rakyat. Jadi dia akan ada perlindungan di situ. Perlindungan di situ. Seterusnya dia ada lambang kebesaran. Jadi nak menunjukkan bahawa gahnya, kukuhnya, kuatnya dan betapa atasnya kerajaan tu. Terutama sekali lambang kebesaran ni pada raja tu sendirilah, pada Sultan Melaka tu sendiri. Jadi dia merupakan identiti keistimewaan Sultan Melaka. Contohnya adat istiadat. Jadi bila dia naik jadi pemerintah disebabkan oleh bapa dia meninggal, dia naik pemerintah, adanya adat istiadat yang akan menabalkan dia sebagai pemerintah yang sah, menggantikan bapa dia yang meninggal, nak menunjukkan kepada rakyat semua bahawa dia telah naik sebagai pemerintah yang sah dan semua orang kena patuh taat setia kepada dia. Ya, patuh taat setia kepada dia. Itu adat istiadat lah. Apa fungsi adat istiadat tu? Nak menunjukkan kepada semua orang secara sahnya dia dah jadi pemerintah utama dalam negara. Kemudian adanya nobat, cap mohon, warna kan, warna kuning tu daripada jauh nampak yang menunjukkan bahawa dia tu yang utama sekali. Okey, yang utama sekali. Kemudian ada regalia.
Muka surat berapa dah ni? Cikgu duk terang tak tengok muka surat. Okey, seterusnya kita pergi pada sistem pentadbiran. Sistem pentadbiran ni kamu boleh buka muka surat ke-8. Dalam sistem pentadbiran ni, sistem tersusun dikenali pembesar 4 lipatan. Jadi dia ada pembesar berempat. Jadi sekarang ni kamu tengok gambar rajah ni lah. Cikgu ambil daripada buku teks muka surat 8. Yang atas tu ada sultan kan? Ada sultan. Kemudian di bawah dia tu ada bendahara. Kemudian di bawah bendahara tu ada 3 lagi jawatan besar. Okay? Jawatan pembesar, iaitu penghulu bendahari, temenggung, laksmana. Jadi ada bendahara, penghulu bendahari, temenggung, laksmana, 4 semua. Jadi itulah adalah pembesar 4 lipatan ataupun pembesar berempat. Jadi pembesar berempat ni diberi kuasa oleh sultan. Jadi dengan dia diberi kuasa oleh sultan, dia akan takbir wilayah, sungai, pulau. Okey, jadi ada bahagian-bahagian wilayah, sungai atau pulau yang akan ditakbir. Kawasan ditakbir itu dikenali sebagai kawasan pegangan. Jadi sekarang ni kita pergilah kepada apa dia punya tugas-tugas dia, pembesar berempat ni. Syah Bandar ni bukan ya. Cikgu termasuk pula dah Syah Bandar ni. Okey. Dia yang lain-lain tu. Okey, jadi terdiri daripada bendahara. Bendahara ni adalah ketua pentadbir. Dia juga adalah ketua turus angkatan tentera. Dia adalah penasihat sultan. Dia Perdana Menteri lah. Dia akan memberi nasihat kepada sultan bagaimana nak memerintah kerajaan. Dia bukan macam sekarang ni ya. Sekarang ni Perdana Menteri itu dia ada kuasa eksekutif untuk memerintah negara. Sultan tu dia terlibat dengan adat istiadat. Sebab tu kita panggil dia raja berperlembagaan. Walaupun sultan tu dia ada kuasa-kuasa dia tertentu. Kuasa-kuasa dia tertentu mengikut negeri-negeri tertentu. Kemudian kita ada yang di Pertuan Agong juga kan. Tapi yang boleh dikatakan chief eksekutif, ketua eksekutif di dalam negara sekarang ni adalah Perdana Menteri. Banyak keputusan boleh dibuat oleh dia lah. Okay? Dulu lain. Dulu bendahara ni sekadar penasihat sahaja kepada sultan. Sultan tu dia pegang kuasa eksekutif. Banyak kuasa-kuasa mutlak ni ada pada dia. Jadi di bawah sultan tu adanya bendahara yang seolah-olah macam jawatan Perdana Menteri. Dia adalah ketua pentadbir. Jadi pentadbir yang bawah-bawah ni akan dikawal oleh bendahara. Dikawal oleh bendahara. Jadi bendahara akan menasihat sultan lah bagaimana nak mengawal bahagian-bahagian pentadbiran di bawah-bawah ni. Dia juga adalah ketua terus angkatan tentera. Dia adalah penasihat sultan. Kemudian terdiri daripada penghulu bendahari. Jadi penghulu bendahari ni dia akan untuk perbendaharaan. Perbendaharaan dia duit-duit lah. Boleh sebut tentang bendahari-bendahari ni dia melibatkan duit-duit. Kemudian adanya temenggung. Jadi temenggung ni akan jaga keselamatan kota. Jadi kota tu macam mana? Nak terima ke tidak pedagang-pedagang asing. Pedagang-pedagang asing ni boleh masuk ke tidak. Ataupun ada jenayah-jenayah yang dilakukan oleh rakyat-rakyat ke. Jadi dia akan jaga keselamatan kota ni. Daripada menyebabkan ketidakstabilan. Seterusnya Laksmana. Jadi Laksmana ni adalah Panglima Angkatan Laut. Jadi kamu kena ingat zaman-zaman dulu ni kadang-kadang Angkatan Tentera Laut ni penting. Sebab apa? Sebab kalau tidak ada Angkatan Tentera Laut, kemungkinan besar rakyat-rakyat akan susah, terutama sekali nelayan-nelayan yang duduk di pinggir-pinggir pantai ni, pinggir-pinggir laut ni untuk menangkap ikan. Jadi sebab apa? Ada banyaknya lanun-lanun yang tak guna ni yang boleh mengancam kehidupan rakyat-rakyat jelata lah. Jadi terdiri daripada 2 peringkat. Jadi sistem pentadbiran ni ada 2 peringkat. Yang pertama pusat. Pusat ni dilaksana pembesar berempat dengan muafakat sultan dan pembesar. Kemudian jajahan. Ada juga kawasan jajahan ya. Jadi sultan akan lantiklah pembesar-pembesar, lantikkan. Okey, dan dia juga akan dijaga oleh pembesar berempat juga boleh jaga dia. Jadi ini dia
ikutlah kadang-kadang kan sultan ni dia kuasa dia mutlak. Jadi dia nak bendahara ke pergi kawal kawasan tu, dia suruhlah bendahara. Dia nak temenggung ke, dia suruh temenggung. Dia nak suruh laksmana ke, dia suruhlah laksmana. Jadi jawatan ni tak semestinya khusus kepada tu sahaja. Jadi dia boleh tukar menukar ni, tak ada masalah, ikut atas sultan. Tapi kalau dekat sekarang ni, negara ni tak boleh lah. Negara ni kita dah ada sistem dia. Kalau Kementerian Perdagangan ni, apa urusan dia, apa dia punya tugas-tugas khas dia yang di bawah kementerian, dia tak boleh campur kementerian yang lain. Tapi dulu ni dia tidak ada, orang kata apa, terlalu fix sangat. Jadi kadang-kadang Laksamana ni kemungkinan dia jaga juga keselamatan kota. Kan? Laksamana. Contoh Laksamana Hang Tuah dengan bersaudara dia tu kan, kadang ada orang mengamuk tu kan. Jadi dia bantulah sebab dia ada keupayaan. Jadi bukannya 100% tanggungjawab Temenggung. Memanglah tanggungjawab Temenggung. Tetapi dia boleh juga pergi cross over sedikit lah. Okey, seterusnya kita nak masuk kepada undang-undang. Undang-undang ni kita ada Undang-Undang Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Jadi dua jenis undang-undang ni yang akan memastikan kestabilan, kemakmuran, kesejahteraan rakyat negara Melaka tu, Kesultanan Melayu Melaka tu dalam keadaan yang paling bagus sekali lah. Jadi ada dua jenis undang-undang ni. Undang-undang ni pada muka surat 10 ya, muka surat 10. Jadi boleh tengoklah. Cikgu cuba simpulkanlah ya, kalau kamu ada masa, ada kelapangan, kamu bacalah buku teks tu. Buku teks tu lagi bagus. Sebab apa, nota yang cikgu buat ni kadang-kadang cikgu cut sini sikit, cut sini sikit. Jadi dia kemungkinan ada tertinggal tu banyak. Jadi kalau kamu ada print out nota ni, kamu bolehlah tambah-tambah dekat tepi-tepi ni kan. Apa yang tertinggal tu untuk catatan kamu lah. Kamu kalau tak nak guna nota cikgu ni pun tak ada masalah. Kamu belilah buku nota-nota rujukan yang ada dekat kedai-kedai buku tu kan. Tak ada, ni bukan kata semestinya kamu nak kena guna ni, tak ya. Kita ada Hukum Kanun Melaka. Jadi dalam Hukum Kanun Melaka ni dia ada 44 fasal jenayah. Okey, jadi kita tak ceritalah satu-satu fasal dalam 44 fasal jenayah ni. Jenuh lah kalau nak cerita satu-satu kan. Jadi kita ambil sikit-sikit berdasarkan apa yang ada dalam buku teks ni. Jadi dia ada fasal 5.1. Jadi kalau bunuh seseorang, bunuh individu akan bunuh individu tertentu tanpa pengetahuan raja, dia boleh dihukum bunuh. Jadi ada hukuman dia tu, dia akan hukum bunuh semula. Jadi walaupun kita dengar macam dia simple kan, simple. Dah hang bunuh orang lain kan. Jadi untuk timbal balik nak bagi adil, jadi hang pun boleh dia kena hukum bunuh. Jadi dia ada di situlah undang-undang dia tu kalau bunuh tanpa pengetahuan raja. Kalau ingkar parsu titah sultan pun boleh dihukum bunuh. Ini fasal yang keempat. Okey. Ini perkara yang keempat lah dalam 44 fasal jenayah ni. Kemudian dalam fasal 1 ada ceritakan tentang peranan sultan pembesar. Pembesar tu dia ada dia punya peranan-peranan dia, ada tanggungjawab dia mengikut apa yang dah ditulis di dalam Hukum Kanun Melaka pada fasal 1. Kemudian fasal 26 melibatkan kekeluargaan. Jadi kalau kahwin perlu 4 saksi, 2 cukup kalau tiada 4 saksi ni lah. Ini hukum kekeluargaan, nikah kahwin punya undang-undang, hukum kanun dia. Kemudian hamba, abdi, wanita tidak boleh jadi saksi. Jadi kalau ada 2 orang saksi ni, dia tak boleh hamba abdi, tak boleh wanita. Jadi dia tak boleh jadi saksi, dia kena lelaki lah. Jadi kalau dalam Islam tu sendiri sebenarnya dia ada lagi detail apa ciri-ciri bagi saksi tu. Tapi kita tak ceritalah tentang tu dalam ni ya. Kita cerita apa yang ada dalam buku teks saja. Seterusnya adalah fasal 30 melibatkan ekonomi. Jadi ekonomi ini dia haramkan riba. Jadi riba ni haram. Okey, riba haram. Riba ni macam interest lah, interest yang orang kata apa? Keterlaluan yang boleh menindas, menzalim orang yang berhutang tu.
orang yang memerlukan duit tu, kita pergi tindas dia, zalim dia, seumur hidup dia, seumur hayat dia tak habis bayar. Okey, dah jadi lebih daripada hamba lagi. Dia tu kerja lah pagi, petang, siang, malam semata-mata nak bayar hutang yang dia dah pinjam tu. Kemudian ada juga melibatkan urusan niaga. Jadi dalam urusan niaga ni dia kata untuk menjalankan urusan niaga tu adalah melibatkan orang yang akil balik, orang yang waras, yang sihat lah, sihat dan cukup umur dia. Cukup umur, sihat. Kemudian ada lafaz niat di situ untuk jual beli. Okey, tak susah sangat kan? Kita masuk kepada Undang-Undang Laut Melaka. Jadi dalam Undang-Undang Laut Melaka ni diusahakan oleh Nakhoda Jenal. Okey, kemudian Nakhoda Diri, Nakhoda Saha. Ada 3 ketua-ketua ni yang dipanggil sebagai Nakhoda Jenal, Nakhoda Diri dengan Nakhoda Saha. Ini muka surat berapa ya? Tak ada lah. Cikgu pun tak tahu kat muka surat apa tu. Tak apa, kamu baca lah sendiri. Jadi undang-undang ni diperkenan oleh Sultan Mahmud Shah. Jadi Sultan Mahmud Shah ni copkan undang-undang tu. Okay, dia copkan undang-undang tu, dia sahkan undang-undang tu berkuat kuasa bagi negeri Melaka tu, bagi negara Melaka tu. Kesultanan Melayu Melaka. Itu maksud dia lah. Kemudian dia ada peranan nakhoda. Okay, jadi peranan nakhoda, kuasa penuh pelayaran. Jadi dia ada ceritakan tentang peranan nakhoda, dia ada kuasa penuh dalam pelayaran. Sebagai contoh, fasa 13.1, nakhoda diberi keutamaan berniaga 4 hari. Manakala fasal 13.3, nakhoda kena mesyuarat jika mahu singgah tempat tidak dalam senarai. Jadi dia ada senarai-senarai dia tu. Jadi dia boleh singgahlah kat mana dia nak singgah. Walaupun kadang-kadang tidak ada dalam tujuan, tetapi dia boleh pergi ke tempat tu asalkan dia memesyuarat dulu. Kemudian pelayaran. Jadi yang melibatkan pelayaran, sebab pun nama Undang-Undang Laut Melaka kan, pelayaran, fasa 9. Malim harus alim dalam ilmu pelayaran. Jadi malim ni akan tentukanlah pergerakan kapal dia tu di mana bergerak dia. Kepakaran dia tu menentukan navigasi. Okay, navigasi pergerakan kapal itu nak bergerak ke arah mana. Kamu jangan ingat semudah kita bawa kereta dekat luar ni ya, bawa basikal ke, bawa motosikal ke, tak. Kalau dekat laut ni kadang-kadang kita tak ada arah tuju ni. Kita tak ada penanda arah, kita tak ada kata apa, landmark yang akan membantu kita dalam kita nak bergerak. Jadi kena ada ilmu. Contohnya waktu malam. Waktu malam macam mana kita nak nampak kalau gelap segelap-gelapnya. Jadi malim ni dia kena mahir ilmu pelayaran. Dia kena gunakan segala maklumat, segala kepakaran yang dia ada untuk memastikan navigasi kapal tu bergerak dalam keadaan yang betul. Ya, jadi di sini dia beritahu jika malim lalai, berlaku pelanggaran, rosak, boleh dihukum bunuh. Jadi kalau dia tak betul-betul berlaku pelanggaran antara 2 buah kapal ke, jadi boleh dihukum bunuh. Kemudian jenayah. Jenayah yang melibatkan Undang-Undang Laut Melaka ni pada fasal 5. Kelakuan jahat bunuh orang boleh dihukum mati. Kemudian ada juga yang melibatkan percukaian. Cukai perjalanan hasil perniagaan. Fasal 6.3. Nakhoda tentukan nilai cukai penumpang. Jadi dia ada pergerakan. Kadang-kadang dia nak bergerak daripada satu negeri ke negeri lain tu, cepat naik kapal berbanding dengan jalan darat. Jalan darat kemungkinan dia lama sebab yang berjalan tu kaki. Kalau laut ni yang bergerak, yang menggerakkan adalah kapal tu, jadi kaki tak payah bergerak, duduk je dalam kapal. Pastinya dia akan lagi cepat berbanding kita nak guna kaki tu yang bergerak. Jadi ini adalah untuk bab yang pertama. Okey. Bab 1, warisan negara bangsa. Nanti kita akan masuk kepada bab yang kedua yang melibatkan kebangkitan nasionalisme. Okay, kebangkitan nasionalisme.